Sejak tahun 90-an, masyarakat Malaysia lebih menyedari perkaitan tentang kaedah perancangan keluarga dengan struktur keluarga bagi sebuah institusi kekeluargaan di Malaysia. Setiap orang berhak memutuskan jumlah anak tanpa diskriminasi, kekerasan dan penindasan. Dan mereka juga berhak untuk mempunyai maklumat, pengetahuan dan kemudahan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri. Pengaruh amalan perancangan keluarga tahap kadar kelahiran wanita di Tawau Sabah, mereka sudah peka dengan perkara ini sejak awal lagi, iaitu pada permulaan fasa dalam perkahwinan mereka. Dan hal ini dikatakan demikian kerana supaya mereka dapat mengawal jarak dan jangka kelahiran yang dirancang atau yang sudah dicadangkan. Kajian literatur. Menurut Thomas Robert Malthus, faktor yang menjadi pengaruh kepada pertumbuhan penduduk disebut sebagai natural law. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah fertility, morality dan juga migrasi. Perbezaan di antara fertility dan juga fecundity adalah disebabkan kepada tahap kesuburan ataupun keupayaan dalam melahirkan anak. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Diana, penentuan terhadap kehamilan yang tidak diingini merupakan sebuah amalan dalam perancangan keluarga. Keputusan yang telah dilakukan untuk masa depan dalam merancang masa yang mana ianya bersesuaian dengan kesediaan untuk hamil. Berdasarkan kepada Jamsiah pula menyatakan bahawa amalan bagi perancangan keluarga ini dapat mengurangkan kadar mortaliti dan morbidity di antara ibu dan juga anak. Seperti yang kita tahu, metodologi kajian sangat penting bagi penyelidikan yang dijalankan, mempunyai kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Oleh itu, kaedah kajian yang dijalankan oleh kumpulan kami adalah melibatkan sumber sekunder atau kaedah kualitatif serta kaedah kuantitatif. Bukan itu sahaja, dalam kajian ini, kumpulan kami juga menggunakan data sekunder, iaitu data yang dikumpulkan dari maklumat yang sedia ada. Contohnya, keratan akhbar, laman web dan banyak lagi. Antara contoh laman web yang kami guna pakai dalam kajian ini adalah laman web daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Lokasi kajian ini dilakukan di Tawau Sabah. Tawau adalah bandar ketiga terbesar di Sabah, iaitu seluas 6,125 km persegi. Tawau terletak di pantai timur negeri Sabah dan bersempadan dengan Kalimantan Utara. Penduduk di Tawau membentuk sebilangan besar masyarakat Bajau, Suluk, Idaan, Tidong, Murut dan Lumbawang. Dapatan kajian dalam kajian ini, kesuburan adalah kemampuan seseorang untuk mempunyai anak, manakala ketidaksuburan bukanlah masalah wanita. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, sebanyak 35% pasangan tidak dapat hamil. Hal ini disebabkan faktor-faktor dari pihak perempuan dan lelaki. Sebanyak 8% pasangan didapati faktor lelaki. Beberapa cara atau teknologi yang digunakan dalam mengatasi masalah kehamilan berlaku pada pasangan, antaranya azoospermia, variable, pendulan, faktor risiko pendulan untuk lelaki dan wanita, amenorrhea. Manakala rawatan, ujian dan terapi yang digunakan dalam mencegah pendulan, vasectomy, prosedur pengambilan sperma. Amalan perancang keluarga didefinisikan perbuatan dalam membuat keputusan untuk merancang masa yang sesuai dengan peluang antara kelahiran dan anak-anak untuk merancang anak-anak pada masa akan datang. Perancang keluarga terbagi kepada beberapa jenis, yaitu hormon kontraseptif, kaedah halangan, kaedah sengaja, kaedah kombinasi, kaedah lem dan kaedah lain-lain. Terdapat beberapa jenis amalan perancang keluarga bukan konservatif yang telah pun digunakan oleh penerima amalan perancang keluarga di Malaysia pada tahun 2000 hingga 2017. Menunjukkan kadar kelahiran dan bilangan penduduk di Tawau Sabah 2017 hingga 2018.
cadangan kajian, terdapat beberapa cadangan. Yang pertama, pihak responden membuktikan perancangan yang diamalkan ialah menyumbangkan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak, khususnya anak yang masih belum matang atau kecil, kerana untuk memberikan perhatian yang cukup dahulu kepada anak-anak ini agar tidak mudah terjebak dan terpengaruh dengan perkara negatif. Cadangan seterusnya mengawal jarak bagi kelahiran diamalkan antara sesama lain. Selain itu, mempertingkatkan tahap kesihatan yang kondusif, khususnya terhadap orang wanita, kerana kesan kelahiran memerlukan berehat supaya tidak membuat kelahiran sekurangnya dalam 2 tahun demi menjaga kepentingan kesihatan. Dan cadangan untuk menghadkan kelahiran oleh mana-mana keluarga yang telah memiliki bilangan anak terlalu ramai. Cadangan oleh pihak lelaki berupaya untuk bertindak menjadi seorang yang boleh menghalang untuk wanita yang perlu menguruskan kesihatan, kerana untuk menilai bagaimana sikap pengetahuan seorang suami dalam menerapkan amalan untuk penjagaan anak, turut berpengetahuan dalam pengurusan dan perancangan keluarga dengan baik. Kesimpulan, secara keseluruhannya, penyelidikan isu kependudukan ini telah membuktikan oleh kerajaan dalam memperkenalkan program perancangan keluarga di mana untuk mengawal pertumbuhan suatu penduduk agar lebih terkawal. Beberapa bentuk jenis perancangan keluarga diamalkan secara bukan konservatif yang dilakukan oleh penerima di Malaysia ialah kaedah menggunakan pil, kondom, peranti insurau rahim, sterilisasi, suntikan dan lain-lain. Penerima kaedah yang paling banyak sepanjang tahun adalah menggunakan kaedah pil, terutamanya yang digunakan oleh wanita untuk menghadkan kelahiran anak. Rumusan juga memerlukan kebenaran daripada suami mereka dahulu dalam mengamalkan perancangan keluarga sebelum wanita mengakses tentang penggunaan kontraseptif atau pengurusan kesihatan. Perancang keluarga ini menunjukkan positif terhadap perkembangan tahap kesihatan di kalangan penduduk Sabah. Jadi pihak kerajaan bermatlamatkan untuk melahirkan satu kehidupan komuniti yang bersistematik serta berkeupayaan dan sihat dalam memastikan negara yang maju dan harmoni.